للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب يسر وتعسر يا كريم. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli tongkasa surau, tuan-tuan, ayah ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinkan salam ini untuk sama-sama dengan tuan-tuan bagi kita meneruskan perkongsian kitab Fiqh Sirah. Kitab Fiqh Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali almarhum, seorang ulama Mesir. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sambung perbincangan berkenaan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Masih lagi kisah mengenai Khadijah. Khadijah ni tuan-tuan, kita semua dah sedia maklum bahawa Khadijah ni ialah isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Isteri baginda yang pertama sekali ialah Khadijah radhiyallahu anha. Dalam muka surat 118, dalam perenggan yang ke-1, 2, 3, 4, yang ke-5, ketika berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 25 tahun. Khadijah pula hampir berumur 40 tahun. Perkahwinan ini terus kekal sehingga Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia pada usia 65 tahun. Sepanjang tempoh ini beliau mendapat sepenuh kemuliaan dan kebanggaan. Anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya daripada Khadijah kecuali Ibrahim, iaitu anaknya bersama dengan Maria Al-Qibtiyah, seorang hamba yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bernama Maria Qibtiyah. Orang dulu sebagai tanda persahabatan dia hadiahkan hamba. Anda orang dulu. Jadi dengan sendirinya mungkin akrablah. Sebab zuriat orang yang disahabatnya itu telah bersama dengan keturunan dia. Itulah nak sahabat betul-betul. Maksudnya dia bukan saja mengobarkan bersahabat, berjiran, tapi bebesan. Bebesan sekali. Jadi di sini tuan-tuan, Khadijah berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam pada umurnya 40 tahun dan baginda berumur 25 tahun. Soalan, kenapa Khadijah hendak berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam? Ini yang kadang-kalanya banyak kita dengar dalam mana-mana setengah daripada mereka yang memberikan ulasan berkenaan kenapa Khadijah berkahwin dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam cerita. Pada tuan-tuan ni apa sebab dia agaknya? Apa pasal yang Khadijah ni nak benar nikah dengan Rasulullah ni sallallahu alaihi wasallam? Ada jawapan tak kan? Dia macam ni tuan-tuan. Khadijah ni bila dia beribu tunggal, lama selepas itu dia bermimpi. Walaupun hadis ini hadis yang dhaif, dia bermimpi rumah dia terang. Rumahnya terang benderang dan cahaya itu menerangi kawasan luar rumah dia. Cahaya yang terang itu. Jadi bila macam tu, Khadijah radhiyallahu anha pun pelik dengan mimpinya tersebut, dan dia berjumpa dengan bapa saudaranya. Dia berjumpa dengan bapa saudaranya berkenaan dengan mimpinya. Bapa saudaranya ialah Waraqah bin Naufal. Dia ni banyak membaca kitab Samawi. Khadijah jumpa dapat saudara dia, tanya cerita mimpi dia. Apa cerita mimpi dia kan? Mimpi cahaya banyak dalam rumah sehingga melimpah ruah
cahaya tadi. Tanya pak saudara dia. Jadi bila berjumpa dengan pak saudara dia, maka bapa saudara dia kata dia pun menelaah semula apa yang dia dapat daripada kitab-kitab yang terdahulu. Maka dia menyatakan bahawa rumah kamu nanti akan menjadi satu sumber kekuatan dan kebaikan. Dan rumah kamu nanti ialah di antara rumah nubuwah, rumah para anbiya. Jadi bila macam tu, Khadijah radhiyallahu anha semakin menjadi khairan. Bila bapa saudaranya menyatakan bahawa rumah dia nanti adalah merupakan sumber kepada kebaikan. Sumber kepada kebaikan. Jadi bila macam tu, maka Khadijah jadi semakin heran. Macam mana ni? Rumah aku jadi hebat. Sedangkan aku ibu tunggal. Parah ni. Macam mana? Bila pula nak hebat Jadi keadaan ini berterusan pada Khadijah radhiyallahu anha, sehinggalah apabila dia telah mengupah baginda sallallahu alaihi wasallam untuk membawa barang dagangan Syam. Membawa barang dagangan ke Syam. Dalam perjalanan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan pembantunya yang bernama, siapa pembantu dia? Maisarah, pergi ke Syam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di satu pokok, di sebatang pokok, dan bila duduk ke situ, rahib ke situ tadi ataupun ahli ibadat di situ tadi, bila baginda berteduh di sebatang pokok, di mana pokok tadi berhampiran dengan tempat beribadatnya seorang rahib, ahli ibadat. Maka dia kata, siapa lelaki ini? Maka ini lelaki ini daripada orang Quraisy. Dia ni ahli haram. Maka kata rahib, ma nazala tahta hadhihi syajarah qatun illa nabi. Tidaklah sesiapa yang bertuduh di bawah pokok ini melainkan nabi. Jadi Maisarah pun balik ke Mekah. Balik ke Mekah, Khadijah tanya apa cerita? Dia pun cerita. Cerita berkenaan dengan awan melindungi baginda sallallahu alaihi wasallam. Cerita berkenaan dengan statement daripada rahib tadi bahawa dia itu nabi. Laki Khadijah ni pun bila dengar macam tu, dia dah nampak. Jadi kerana itulah Khadijah, dia yang memulakan untuk meminang baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang kata timbo mencari pigi. Pigi cari timbo. Pigi cari timbo. Kata balik tu, pergi mencari timba. Kenapa tuan-tuan? Sebab Khadijah, dia dah tahu. Di sini, di antara kehebatan dan juga kecerdikan Khadijah radhiyallahu anha. Sebab tuan-tuan, ibu tunggal ni ataupun janda ni, kalau dah 40 tahun, dah kaya, dia tak nak nikah dah. Dia pun nyusahkan diri. Kan? Payah masak, ada lelaki dah. Kenapa dah pada ini? Tapi Khadijah ni dia bukan fikir masalah keselesaan dia, tapi dia nakkan sesuatu yang boleh memberikan sumbangan kepada masyarakat dia, kepada bangsa dia, kepada kehidupan. Itu Khadijah. Sebab tu dia segera untuk meminang baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia minta wakil dia untuk pergi meminang Nafisah. Dia minta Nafisah pergi bisik-bisik dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanya dulu kan, tuan agak jumpa dengan rumah lu apa sebab tu? Akak jumpa dengan abang apa sebab Tak ada sebab dah. Tak ada sebab Jadi dia jumpa tu. Itu bagi pihak Khadijah. Bagi pihak Rasulullah pula, kenapa? Bagi pihak Rasulullah, seorang yang berumur 25 tahun ini, kalau kita lihat, memang dia merasakan bahawa kehidupan ini perlukan kepada perempuan ataupun wanita, ataupun orang yang boleh menyokong dia punya hasrat perjuangan dia. Jadi kedua-duanya nakkan kesempurnaan. Khadijah pun nak orang yang sempurna, baginda pun nakkan orang sempurna, maka dua-duanya pun akhirnya dua-duanya ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, itu kisah dia bukan kisah untung.
Ha. Untung tu sebahagian, dia bukan kisah untung, tapi sebenarnya dalam perjalanan Maisarah itu ada tanda-tanda kenabian pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan balik Khadijah jumpa balik dengan pak saudara dia. Tanya balik, macam ni. Jadi sebab itu maka berkahwinlah kedua-duanya, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, Khadijah pula berumur 40 tahun. Perkahwinan ini terus kekal sehingga Khadijah meninggal dunia. Kemudian pada mulanya Khadijah melahirkan Qasim. Khadijah ni tuan-tuan di antara wanita isteri yang dikatakan di antara first lady lah. First lady. Di kalangan Islam first lady di siapa? Khadijah. Dulu orang ada mengaku kan first lady. First lady Malaysia ni siapa? First lady ni. Kalau di England tu first lady je, ratu dia kan. Dia ada first lady je. First lady untuk orang Islam Khadijah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab dialah orang yang mula-mula sekali, iaitu dialah orang yang pertama beriman dengan Allah di kalangan perempuan. Orang yang pertama yang sembahyang bersama dengan Rasulullah. Orang yang pertama yang diberikan rezeki anak dengan Rasulullah. Orang yang pertama, wanita yang pertama yang diberikan khabar gembira dengan syurga. Wanita yang pertama yang telah disampaikan salam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Wanita yang pertama yang membenarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang wanita yang pertama yang wafat dalam ikatan perkahwinan dengan Rasulullah SAW, dan yang pertama sekali yang turun padanya pada kuburnya baginda sallallahu alaihi wasallam di Mekah ialah Khadijah radhiyallahu anha. Kubur yang pertama yang Nabi turun padanya ialah kubur wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Jadi memang layaklah itu sebagai wanita yang pertama. Jadi bila wanita pertama tu berjumpa dengan lelaki yang pertama, itu baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah faham tuan, bahawa kita janganlah ambil cerita-cerita mengombarkan Nabi ni apalah, Khadijah ni macam ni lah, apa ni kaya semua. Tak, dia ada dia punya ni. Ada dia punya sebab yang cukup besar kenapa kedua-dua pasangan ini berkahwin. Clear betul, jelas betul. Pada mulanya Khadijah melahirkan Qasim. Sebab tu baginda sallallahu alaihi wasallam dia kadang-kadang dipanggil sebagai Abah Qasim. Qasim. Kita tak panggil Qasim kan. Qasim. Dengan putera inilah baginda dipanggil Abu Al-Qasim selepas menjadi nabi. Kemudian lahir pula Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah dan Abdullah yang digelar At-Tayyib dan At-Tahir. Qasim meninggal dunia ketika sudah sampai umur boleh menunggang haiwan dan berjalan menaiki unta yang kuat. Maksudnya dia meninggal dunia ni, Qasim ni meninggal dunia, baginda sallallahu alaihi wasallam masih lagi belum dilantik menjadi nabi. Kita nak tahu nilainya seorang anak itu bila dia meninggal dunia. Kita kalau anak kita dah meninggal, kalau kita tengok anak orang, kita akan ingat anak kita itu. Tuan, ada tak anak dah meninggal? Tuan Imam ada meninggal? Tak ada. Siapa ada anak meninggal? Kakak ada anak meninggal? Tak ada orang sini. Kena beranak lagi lah. Sebab anak meninggal ni anak meninggal ni banyak kebaikan dia. Anak meninggal. Imam Ghazali kata di antara tujuan perkahwinan ialah kita dapat zuriat. Yang keduanya untuk memelihara diri kita. Yang ketiganya untuk dapat syafaat anak yang meninggal semasa kecil. Tak ada yang anak meninggal. Tuan tak betul? Orang nak lagi tu. Sebab Rasulullah kan, Rasulullah kalau buat kuliah dengan perempuan, di antara benda yang Rasulullah pesan ialah supaya beranak ramai. Dengan harapan kalau anak tu meninggal akan berikan syafaat kepada kita. Beri syafaat kepada kita. Jadi Qasim ni meninggal ketika sudah sampai umur boleh menunggang haiwan, ketika menaiki unta yang kuat. Maksudnya dah boleh
Yalah, belum balik lagi lah, tapi dah boleh, dah kuih lah kita molo dah. Ha, dah boleh harap lah. Nak suruh tutup pintu, nak suruh pergi tutup pintu pagar, nak suruh beli kicap, semua dah boleh lah. Dah boleh naik motor Honda Kapcai tu pusing-pusing kat taman. Budak macam tu lah. Jadi budak macam tu tiba-tiba meninggal. Jadi ini Syekh Man Al-Ghazali, dia akan berikan komentar pada kita nanti berkenaan dengan keadaan ini kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qasim meninggal dunia ketika sudah sampai umur boleh menunggang haiwan dan berjalan menaiki unta yang kuat. Dapat pula Abdullah pula meninggal dunia ketika masih kecil. Semua puteri baginda sallallahu alaihi wasallam meninggal semasa baginda masih hidup. Habis. Tak ada yang tinggal. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha, Fatimah Az-Zahra. Beliau meninggal dunia selepas 6 bulan daripada kewafatan ayahanda sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmat tuan-tuan Allah jadikan anak lelaki Nabi ni meninggal? Apa hikmat Allah menjadikan anak lelaki Nabi itu meninggal? Tujuannya ialah bahawa supaya nanti tidak ada sesiapa untuk mengangkat pula dia sebagai Nabi. Sebab kalau ikut sejarah para anbiya sebelum ini, kalau ayah dia Nabi, maka anak dia akan Nabi. Macam itulah sebelum ni. Sebelum ni macam tu. Semua dia punya keturunan-keturunan. Jadi Allah nak jadikan bahawa Rasulullah tu Nabi yang terakhir. Rasulullah tu Nabi yang terakhir, maka Allah takdirkan anak dia meninggal. Anak lelaki semua meninggal. Ini sebab itu tuan-tuan, kita kalau mengaji sirah ni, kita akan nampak betul bahawa mukjizat Rasulullah ini bukan saja Quran hadis, tapi perjalanan hidup dia itu pun sebagai mukjizat, bukti kebenaran dia. Itu dia. Perjalanan hidup tu bukti kebenaran kehidupan dia, kebenaran agama yang dia bawa. Qasim meninggal dunia ketika umur sudah sampai boleh menunggang unta dan kuat. Daulah Abdullah pula meninggal dunia ketika masih kecil. Semua puteri meninggal semasa baginda masih hidup, kecuali Fatimah. Perkahwinan Nabi dan sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah membawa kebaikan pada mereka berdua. Memanglah sebab kedua-duanya kalau kita lihat dia bernikah tu bukan kerana harta, bukan kerana tahta, tetapi kedua-duanya hendakkan kesempurnaan. Nakkan kesempurnaan. Nakkan kesempurnaan. Jadi bila nikah nakkan kesempurnaan itu, yang akan kekal itu kesempurna. Tapi kecantikan itu sementara je. Kecantikan itu sebagainya, kekayaan itu sementara je. Tapi yang kekal itu ialah kesempurnaan yang mereka nak kejar. Kedua-dua mempelai ini membawa kebaikan pada mereka berdua. Tidak syak lagi rumah tangga baru ini telah diwarnai dengan ruh tuan rumah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ruh pembersihan diri dari segala kekotoran jahiliah dan penjauhan diri daripada pemujaan berhala. Khadijah radhiyallahu anha, tuan-tuan, kalau kita lihat banyak membantu baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan setengah riwayat menyatakan bahawa dia pernah berwasiat pada sebelum dia meninggal dunia, dia menyatakan bahawa sekiranya aku mati, andaikan boleh sekiranya tulang-tulang aku ini dijual, maka jualah tulang-tulang aku, gunakan duit jualan itu untuk perjuangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbayangkan macam tu kan. Rumah aku kita mati apa urusan? Bagus saya mati, so kalau nikah lagi ya. Ya pasal macam tu. Kalau aku mati, sekiranya tulang aku ni boleh dijual, maka jadikanlah tulang aku ni jual di pasar, kemudian jadikan duit itu untuk membantu perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang wanita bernama Khadijah radhiyallahu anha. Susah dapat tuan, minta dapat pun. Takkan ada dah. Kita ni setakat inilah, itulah yang ada kita. Rumah kita macam kita lah. Kalau kita nak menyalahkan rumah kita ni, salah kau lah ni kan. Betul. Esen ni macam ni sebab abang lah. Macam tu ya. Macam mana rumah kita tuan? Sebab kita.
Macam mana kita, macam itulah rumah kita. Jangan abang nyalahan dia. Yo, betul kan? Yo. Bawa perempuan ni dia nampang semangat kita je. Dia nampang semangat kita. Selepas berkahwin, Muhammad SAW memulakan semula kehidupan biasa, iaitu berfikir tentang ketuhanan dan beruzlah. Baginda SAW menjauhkan diri daripada kebiasaan orang Arab yang sukakan majlis singa bingar, ketagihan, sisa-sisa perjudian dan perkelahian. Tetapi cara hidup tersebut tidak menghalang baginda daripada menguruskan perniagaan, mengatur kehidupannya, mencari rezeki dan berjalan di pasar. Maksudnya sebelum dia jadi Nabi lagi, baginda SAW jadi Nabi, dia hidup macam orang biasa. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan kehidupan orang bangsa Arab yang hingar bingar macam tu. Maksudnya baginda berumur 25 tahun sampai 40 tahun tu. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Lagi berapa tahun tu? 15 tahun. 15 tahun dia hidup sendiri. Hidup tanpa ada risalah ataupun tanpa ada ataupun wahyu tu belum diturunkan lagi pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia kata, kehidupan lelaki yang bijak di tengah-tengah kelompok manusia yang membabi buta memerlukan sifat waspada dan berhati-hati. Yalah. Orang baik kalau duduk kelompok orang tak baik, kita jangan cari. So, bila kita nak baik balik, dia akan umpatkan kita. Alah, kau ni dan tahu mana kau. Tentu. Orang baik, kalau kita duduk dalam kelompok orang yang tak baik, kita jangan jadi tak baik. Jadi sebab tu Syekh ni kata, sesungguhnya kehidupan lelaki yang bijak di tengah-tengah kelompok manusia yang membabi buta memerlukan sikap waspada, berhati-hati. Itu panduan kita. Jangan jumpa classmate lama cari je ke surau. Jumpa classmate lama, classmate sekolah rendah lah tu, habis cari. Dulu kita jagalah sahabat tu, tapi jangan bahawa kita dah tua-tua ni tak ada macam tu dulu lah. Ini kan dia berburak macam jumpa dengan isteri orang tu, macam orang tu tak ada suami. Jumpa classmate. Ada tuan-tuan yang macam orang classmate ni. Ada. Ustaz lah tu. Isteri dia classmate. Isteri dia ada grup classmate ni. Lepas tu tanya ustaz dia kenapa pisah. Akhirnya beritahu bahawa isterinya tu terjumpa balik dia punya apa? Terjumpa semula kekasih lama dia. Cerai dia ustaz dia. Tak orang baik lah ustaz ni je lah. Tak apalah, dia pisah serelok. Ada anak 5. Dia pisah secara baik. Jadi ini yang Syekh kata. Lelaki bijak di tengah kelompok manusia, jangan kita sikap waspada. Macam ni lah tuan-tuan. Macam tim A, tim B. Tim A tanya kita jangan kita muru anbana tim B tu. Kita jumpa tim jangan bodoh mana. Sebab hidup ni kena berpada-pada lah. Berpada-pada. Kita kalau sayang orang, jangan sayang bona. Kalau kita bonci, janganlah bonci sampai bonci bona kan. Macam itulah. Ini Rasulullah, kita hidup berhati-hati ya. Terutamanya jika lelaki itu mempunyai akhlak yang mulia. Di samping berlemah lembut dan bermanis muka. Dia kena jaga akhlak dia. Kemudian Syekh ni kata tuan-tuan, tiada apa-apa yang menggelisahkan dalam perkahwinan berjaya ini kecuali kedukacitaan Khadijah di atas kematian anak-anak lelakinya. Tak ada lain benda yang menyedihkan melainkan kematian anak-anak lelaki. Sebab orang Arab ni, anak lelaki ni merupakan satu perkara yang cukup besar. Kalau orang ni 9 ni anak perempuan, kan? Tak tahulah. Orang ni 9 sebab kita ni tak ada kotor, kita tak ada pesaka. Kita dulu, kalau di kampung tu, kita harapkan dapat anak perempuan. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Dengan tujuan apa dapat anak perempuan tu? Kan dapatlah tanah apa? Tanah rumah tu keturunan kita. Kalau tak ada anak perempuan kita keluarlah. Boleh datang makan durian kok ada durian ni. Tu pun dia bagi dekat kita kan. Nak beranak dia tu cukup. Kita lah penumpang. Bolehlah kat paru tu. Cerita.
Jadi dia kata, dia tak ada benda yang disedihkan melainkan kematian anak-anak lelaki dia. Anak lelaki ni sebab dia mempunyai kedudukan istimewa dalam satu bangsa yang pernah menanam anak perempuan. Orang Arab ni, sebelum ni kita lihat, wa iza busyira ahaduhum bil unsa, bila mereka itu dapat berita tentang anak, mendapat berita dengan anak perempuan, maka mukanya menjadi kehitam-hitaman, muram mukanya. Bila dapat anak perempuan, berita isterinya melahirkan anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam. Sebab apa? Wahwa qazib. Dia marah sangat. Dia tahan sangat. Tak tahan sangat. Anak perempuan itu sampai merah, sampai macam muka dia bertukar. Sebab anak perempuan ni pada mereka akan membawakan kecelakaan dan juga keadaan maruah keluarga mereka. Jadi kerana itu, malu dan hina jika dilahirkan anak. Yang peliknya, jadi tuan-tuan, Khadijah ni dia tak ada yang sedih. Yang sedih bila anak lelaki dia ramai yang meninggal dunia. Sebab itu tuan-tuan, benda kes Rasulullah ni, anak lelaki dia menjadi poin kepada orang Quraisy, orang Arab menyatakan bahawa Rasulullah ni besok akan habis macam tu ya. Akan habis. Macam itulah ni kan. Dulu saya ada seorang sahabat, dia masuk Islam. Kemudian bila masuk Islam, dia buat wiring ni, wiring. Lama tak jumpa dah. Masuk Islam, dia kahwin dengan seorang perempuan Melayu. Saya tanya dia, antara pihak anak tak, Syekh? Tak ada, Ustaz dia. Keluarga macam mana? Dia kata, keluarga saya kata, ni sebab kau tak dapat anak ni, buatkan nikah, kau masuk Islam, nikah dengan Melayu. Budak tak dapat anak. Terakhir tu saya jumpa dekat pedesen. Sekarang dah lama tak jumpa dah, apa khabar? Tak tahu dah. Dia masuk Islam, nikah dengan perempuan, kemudian tak dapat anak, tak ada zuriat. Jadi macam tu juga di sini, yang dikatakan pada baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda itu mendapat kecelakaan. Baginda mendapat kecelakaan kerana sumpah. Dia kata kerana sumpah dia berhala dia. Anak dia semua mati, Yang peliknya, selepas Nabi SAW diutuskan menjadi Rasul, orang Arab mengejek baginda kerana faktor ini. Faktor apa? Faktor kematian anak lelaki dia. Mereka menyatakan penantian terhadap saat baginda terputus keturunan dan hilang sebutan selepas meninggal dunia. Jadi tuan-tuan, Nabi ini, dia bukan saja Allah cuba daripada sudut kaum dia, tapi kehidupan dia itu sendiri Allah cuba. Kehidupan dia itu sendiri Allah cuba. Susah. Kehidupan dia sendiri Allah cuba. Anak meninggal, payah dan sebagainya. Satu hadis daripada Ibn Abbas, orang Quraisy saling berpesan sesama mereka semasa mereka agar kekal kufur dan sesat. Mereka berkata, pegangan dan agama kita lebih benar daripada agama pokok kurma yang hancur akarnya ini. Maksudnya agama Rasulullah tu, agama Islam tu, dia akan hancur lah. Sebab dia tak ada tunik, tak ada zuriat, anak lelaki tak ada. Mereka maksudkan Nabi SAW yang jika mati nanti tidak akan ada diwarisi oleh anak lelaki dan tiada siapa yang akan menyambung risalahnya. Tuhan Allah Subhanahu wa taala, am yaquluna sya'irun tarabbasu bihi raibal manun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Bahkan mereka berkata Muhammad itu seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya. Sebab apa saat binasa macam mana? Sebab dia tak ada anak jantan. Tak ada anak jantan. Bernilai tu anak jantan ni. Anak jantan ni memang bin kan, tak ada yang bin mak kan, semua bin ayah. Muhammad seorang penyair yang kami tunggu-tunggu saat kebinasaannya. Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah. Apa yang kamu tuduh itu, maka sesungguhnya aku juga daripada orang yang menunggu bersama kamu apa yang dijanjikan oleh Allah Taala. Kau tunggu aku, tapi begitu juga aku pun tunggu engkau binasa. Macam tu. Siapa yang akan binasa dulu? Nabi Muhammad SAW dari risalahnya lebih tinggi daripada cerita-cerita kecil ni. Maksudnya tentang Rasul mengajuk Allah Ta'ala. Boleh pernah mengajuk?
Ini mati anak satu, mati anak dua, mati anak tiga, mati anak empat. Nabi habis anak mati. Maksudnya kalau mengajuk Allah Ta'ala tu, dah lah dia nak mati. Jauh-jauh macam. Tengok siapa Rasulullah. Kita ni kadang-kadang dah penuh, dan dah apalah aku ni kan. Semayang cukup, puasa cukup. Jadi surah pagi kebaikan tu buat, tak ada benda yang tak elok saya buat dah hidup sini selama hidup kesatriaan ni tiba-tiba dapat benda macam ni. Apalah tak lawi dan jadi. Jangan. Macam tu kan. Nabi tu habis anak. Maksudnya aku nak fikir macam Nabi. Allah cuba macam tu. Tetapi kesedihan tetap juga menyerang hati si bapa agung ini ketika baginda mengumikan anak-anaknya. Memanglah Nabi SAW bila mengumikan anaknya Ibrahim meninggal semasa itu di Madinah. Bila Nabi mengemumikan Nabi Ibrahim, anak dia Ibrahim, menitik air mata dia. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, wa antar rasul, dia kata. Nabi bukankah engkau ni Nabi? Nabi bukankah engkau Nabi? Tengok. Tetap juga dia merasa sedih dengan kehilangan ini. Jadi kalau imam meninggal anak tu, kalau imam menangis tu, tuan-tuan ngobalah, imam anak meninggal menangis. Nabi menangis tuan. Nabi menangis anak meninggal, menitis air mata dia. Apa tujuan dia tuan-tuan? Kita tengok sini ulang. Kehilangan anak-anak ini membangkitkan semula duka cita keyatiman yang meresap ke lubuk hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dahan baginda bergaut pada kehidupan. Maksudnya dia ni yatim. Tiba-tiba dapat anak, patutnya ada lah tampik kan. Macam kita lah kan. Dah lah yatim piatu kan. Lepas tu dia tu Rasulullah ni anak apa? Rasulullah anak apa tuan-tuan? Anak tunggal. Ada adik-adik tak? Tak ada. Ada adik ke? Rasulullah ada adik-adik tak? Tak ada, anak tunggal. Kalau anak tunggal ni biasa kita agak apa? Anak kita lah nanti nak nyambung. Anak jantan kita. Dapat pula anak jantan 2-3 orang. Habis. Macam mana hati kita? Wamuk tak? Wamuk. Jadi kat sini yang poin Syekh Ghazali dia berikan satu ulasan yang cukup cantik pada kita. Sesungguhnya dahan baginda bergayut pada kehidupan. Oleh itu baginda mampu bertahan dan membesar walaupun kehilangan kedua ibu bapanya. Sekarang baginda pula melihat dahan-dahan yang terbit daripada baginda layu bersama kemahuan baginda dan kemahuan teman hidupnya. Dia harapkan tumbuhlah dahan baru kan. Dah nak besar, dah boleh naik unta dah. Nanti bolehlah kita berpegang, bergayut bersama kan nak meneruskan perjuangan. Tiba-tiba dia pun tak boleh. Habis jatuh, gugur. Jadi baginda bersama Khadijah radhiyallahu anha melihat dahan-dahan itu berbunga dan berbuah. Seolah-olah Allah mahu kelembutan hati yang kesedihan menjadi sebahagian daripada kehidupan baginda. Itu penting. Apa tujuan Allah jadikan benda macam tu? Apa dia? Manusia ni kalau hidup dia langsung tak pernah kena cuba kematian anak, apa jadi? Kata tak ada ayah ni. Tak ada anak ayah mati dah. Apa jadi? Dia kan rasa tinggi diri. Dia tak rasa dia tu ada kekurangan. Manusia ni bila rasa ada kekurangan dengan sendirinya, hati dia jadi lembut. Hati dia lembut. Tak percaya, tanya kawan-kawan kita yang kematian anak. Dia tengok anak. Saya ada kematian anak. Anak tu sekarang ni, kalaulah dia dewasa, dia dah sama dengan anak kawan saya seorang kecil yang pergi sambung belajar di Maghribi. Kadang-kadang tengok anak tu sangat anak kita. Jadi kita terdetik balik hati kita. Hati kita menjadi sedih. Tapi tuan-tuan tak ada mati anak kan? Nak cerita pun bayar. Tu khabar tadi beranak lagi. Makcik, akak ada tak ni anak mati anak? Makcik, tak ada. Tak ada. Ada? Semua sihat. Tak ada. Dia
Rasulullah kan, Rasulullah pernah satu hari dia kata perempuan mengadu pada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, engkau mengajar orang perempuan je, buat kelas khas untuk kami pula, kelas wanita. Jadi Nabi pun buat kelas wanita. Apa kelas wanita Nabi? Dia cerita apa? Cerita masak-masak ke? Tak, Nabi cerita apa? Dia kata, ma minkun, tidak adalah di kalangan kamu wahai perempuan, minamra'atin, daripada perempuan, qaddamu salasatu min auladin, mendahuluinya 3 orang daripada anak lelaki. Maksudnya perempuan yang anak lelakinya mati dulu daripada dia, illa kanu laha hijaban minan nar, melainkan mereka itu menjadi benteng daripada api neraka. Jadi soalan tanya perempuan tanya, wahai Rasulullah, kalau 2 orang wasnaini, kalau 2 orang pun dia akan menjadi benteng juga. Nanti suka balik beranak lagi tu. Ya tak, dia jadi benteng. Kalau anak kita, kalau kita dah tak boleh beranak, minta anak kita tu. Akak jangan berhenti beranak. Dia berhenti-berhenti pula beranak. Berhenti beranak. Tak pek kau jaga osok, bagi tu jaga orang. Boleh tuan? Jadi di sini tuan-tuan dia kata, sesungguhnya golongan yang memimpin rakyat tidak akan cenderung kepada kezaliman kecuali bila hati mereka telah terbentuk kekerasan dan sikap mementingkan diri. Jadi kalaulah pemimpin tak pernah kena cubaan yang macam ni, hati dia menjadi keras. Jadi kerana itu baginda SAW ni Allah kenakan, Allah jadikan di hidup dia terkena dengan anak dia mati. Dengan tujuan apa tuan-tuan? Untuk melembutkan hati. Adapun dia kata lelaki yang telah menempuh pelbagai kesusahan. Lelaki yang telah menempuh pelbagai kesusahan, payah hidup, maka dialah orang yang paling cepat berkongsi kesusahan dengan gulungan yang berduka cita. Jadi sebab itu dia kata Rasulullah ni banyak hadis-hadis dia. Dia kata ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughu hinsa illa adkhalahullahu al-jannah bi fadli wa rahmati iyahum. Rasulullah menyatakan ma min muslim, tidaklah di kalangan orang Islam yang mati padanya 3 orang, dan 3 orang tadi tidak sampai umur balik, melainkan dengan sebab mereka sebut Allah masukkan ke dalam syurga dengan rahmatnya. Hebat, dapat anak yang mati semasa kecil, nikmat Allah janjikan kepada kita. Untunglah siapa yang dapat ni anak dia dah meninggal kan. Jadi Syekh Ghazali ni kata, orang yang menghadapi keadaan macam tu, hati jadi lembut. Hatinya menjadi lembut sebab dia pernah dicuba oleh Allah Subhanahu Taala. Dia rasa bahawa hidup ni bukan semua kat dia je. Ada lagi di sana satu kuasa yang menentukan kehidupan manusia, iaitu Allah Subhanahu Taala. Adapun lelaki yang telah menempuh berbagai kesusahan, dia kata, maka dialah orang yang paling cepat berkongsi kesusahan dengan gulungan yang berbeda. Dia juga paling cepat mengobati orang yang cedera, sebab dia pernah menghadapi kesusahan tersebut. Jadi tuan-tuan, apa yang kita bincangkan ini, bahawa saya simpulkan sekali lagi bahawa kehidupan Rasulullah ni memang Allah susun macam tu dengan tujuan supaya kita dapat menerima dengan kepahaman kenapa Rasulullah itu selayak-layaknya menjadi Rasul dan wajar sama-sama kita ikuti. Itu yang pentingnya. Wallahualam tuan-tuan, minta maaf kalau ada terlanjur kata terkasar bahasa. Saya minta maaf kepada kakak, pada abang-abang kalau ada terlanjur kata terkasar bahasa. Dan minta maaf kepada baginda SAW, mungkin ulasan kita tadi lari daripada apa yang dikehendaki, dan juga kepada penulis ni lah. Tapi setakat ni insya-Allah mudah-mudahan baik tentu dapat untuk kita semua. Wallahualam. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.